Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalul kalam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sebelum ini kita menantikan ia, kali ini telah kita masuk ke dalam ia, iaitu bulan Ramadan. Penuh dengan keberkatan, bulan penuh pengampunan, bulan yang digandakan pahala. Alhamdulillah, kami bersyukur kepadamu ya Allah kerana telah memilih kami sebagai tetamu untuk berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini, Ramadan Al-Mubarak. Salam Ramadan kepada anda semua para penonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, tak kira di mana sahaja anda berada. Hari ini hari Selasa, iaitu hari pertama untuk Ramadan Al-Mubarak, iaitu 1 Ramadan 1445 Hijrah bersamaan dengan 12 Mac 2024. Dan Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, seperti biasa, walaupun Ramadan kali ini kita bawakan juga perkongsian ilmu supaya bukan sahaja kita memanfaatkan masa yang ada, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat keberkatan di sisi Allah. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, satu topik yang sangat dekat dengan kita, tambah-tambah bulan Ramadan ni, kita kena dapatkan ilmu ni, iaitu kafarah dan juga fidyah puasa. Apakah itu kafarah, apakah itu fidyah, bagaimana cara nak menunaikannya, semua itu bakal terjawab dengan sama-sama kita mendapatkan perincian dan juga pencerahan daripada yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan ataupun Dr. HD kita. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi da'i. Salam Ramadan, Ramadan Karim. Allahul Akram. Subhanallah. Okey Ustaz ya Ramadan ni. Alhamdulillah, nak kata okey pun kita baru pagi ni. Tapi kena okey insya-Allah. Kena okey, kena bersemangat Ustaz ya. Insya-Allah. Baik Doktor, hari ini kita sebut ataupun kita bawakan topik kita kafarah dan juga fidyah puasa. Mungkin ada pencerahan di sebaliknya dan saya yakin juga ada juga soalan daripada para penonton kita. Cumanya bagaimana nak tanya soalan? Mudah sahaja caranya. Anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook kami, iaitu di Tanyalah Ustaz TV3. Tapi dengan syarat para penonton sekalian, jangan lupa tekan butang like. Dengan izin, tekan butang like ataupun terus bersama dengan kami insya-Allah sehingga ke penghujung rancangan. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kafarah dan fidyah puasa. Jadi sebagai permulaan Doktor, apakah itu kafarah? Apakah itu fidyah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asyrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izinnya, dengan kerahmatannya kita dipilih oleh Allah. Untung kita, Allah pilih hari ini 1 Ramadan. Kita masuk dalam bulan Ramadan atas pilihan Allah, atas keizinannya. Alhamdulillah. Jadi gunakan nikmat yang Allah bagi kerana pintu syurga terbuka luas. Jadi gunakan sebaik-baik. Semoga kita tergolong dalam golongan orang yang beruntung insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih pada Dai Hadari. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kebaikan. Amin, amin. Sama juga. Dai punya puasa okey Alhamdulillah, setakat ni bangun pagi tadi agak kekok. Makan di awal pagi, tapi alhamdulillah itulah yang semangat tu. Betul. Sahur, kita sahur. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah berikan kebaikan, ganjaran, dan tidak dilupakan yang terutama adalah para penonton yang setia dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah berikan kebaikan, kesejahteraan, kesihatan dan ketakwaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doa semoga Ramadan ni Ramadan yang terbaik. Amin. Setiap tahun kita doa, tapi apa yang terbaik itu sebenarnya? Kita kena tanyalah diri kita apa yang boleh kita lakukan yang terbaik untuk menjemput redha ilahi. Kembali kepada tajuk, bila kita sebut tentang kafarah dan fidyah ini, sudah pasti dia adalah tajuk yang melibatkan antaranya puasa. Antaranya puasa, walaupun bukan semua berkaitan tentang puasa, sama ada kafarah, tetapi bila sebut tentang puasa ni, sudah pasti dia ada di sana perkara-perkara yang melibatkan, disebut sebagai ringkasnya adalah denda. Denda lah disebabkan kesilapan, disebabkan tidak melakukan sesuatu ibadah yang diperintahkan, maka diwajibkan. Maka di sana ada yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, seperti mana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu dilakukan. Kerana sekiranya tidak dilakukan, atasnya tanggungjawab selagi mana dia tidak menyelesaikan tanggungjawabnya itu. Itu kita kena faham secara dasarnya.
Dan bila kita sebut tentang fidyah dulu, kita sebut ada orang yang dia mungkin tak mampu puasa. Pagi ni dia nak puasa tapi tak mampu. Bukanlah disebabkan dia tidak mahu berpuasa. Cuma faktor kesihatan mungkin, ataupun mungkin disebabkan dia bermusafir. Dibenarkan untuk berbuka. Seperti mana yang Allah sebut dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ إلى آخر الآية. Kita tengok ayat tu dulu. Puasa ni hanya beberapa hari saja. Bukan setahun, bukan 6 bulan. Beberapa hari saja, maknanya dalam sebulan lah, dalam bulan Ramadan. Kemudian Allah sebut, sesiapa daripada kalangan kamu yang marid, sakit, ataupun dalam keadaan bermusafir, maka dia gantikan pada hari yang lain. Dia boleh berbuka tapi ganti pada hari lain. Hari lain ni bererti di luar daripada Ramadan. Kemudian Allah sebutkan lagi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian Allah sebut dalam ayat ni, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang berpuasa tadi yang dia tinggalkan, yang perlu digantikan pada hari-hari yang lain, dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya untuk berpuasa kerana disebabkan faktor-faktor yang kita akan sebutkan nanti, dia membayar fidyah. Disebut fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Kemudian Allah sebut faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, iaitu sesiapa yang dengan sukarela membayar fidyah, dia bayar lebih yang telah ditentukan, Allah tentukan begini, dia bayar lebih, maka itu baik baginya. Tidak jadi masalah. Kemudian Allah sebut wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau sekiranya kamu berpuasa, kamu puasa, bermusafir, kamu tahan, kamu tak buka puasa, kamu sakit, mungkin sakit tu kamu boleh mampu berpuasa, maka puasa itu lebih baik sekiranya kamu mengetahui. Baik, ulama sebut sekiranya kamu mengetahui, yang Allah sebut in kuntum ta'lamun ni, bererti puasa dalam bulan Ramadan dia tak sama seperti mana puasa di luar Ramadan. Sebab apa? Puasa dalam bulan Ramadan ni Allah buka pintu syurga, Allah berikan kerahmatannya, Allah lipat gandakan. Walaupun kerana kita tak puasa pada bulan Ramadan tu sebab-sebab yang dibenarkan dalam syarak, seperti sakit ataupun bermusafir, cumanya bila kita qada di luar daripada Ramadan, dia takkan sama. Sebab tu Allah kata kalau kamu mampu puasa, kamu puasa. Tapi sekiranya kamu tak mampu berpuasa disebabkan faktor sakit yang berpanjangan, perlu dibayar fidyah, maka kamu membayar fidyah, iaitu beri makan kepada orang miskin. Itu kita dah tahu tentang fidyah. Adapun kafarah, kafarah ni adalah satu bentuk denda juga, disebabkan ada perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Contohnya bersetubuh dengan isteri di siang hari Ramadan. Di bulan Ramadan. Malam hari tidak jadi masalah. Maknanya di awal Ramadan, di siang hari mereka bersama suami isteri. Kemudian sekiranya dia zihar ataupun melanggar sumpah, itu juga dikenakan kafarah. Cuma ada perbezaan. Kafarah zihar, kafarah beza. Kafarah yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, kemudian kafarah membunuh, dia lain. Dia ada 5. Nanti kita akan pergi ke papan putih secara detail, kita akan tahu mengenai 2 perbezaan ini. Tetapi secara umumnya 2 ini adalah satu bentuk denda yang dilakukan oleh kita disebabkan kita telah melanggar hukum-hukum syarak ataupun kita meninggalkan hukum syarak. Baik, Doktor, mungkin kita nak tanya jugalah sedikit. Tadi Doktor ada sebut bagaimana berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu kita bagi makan ta'amul miskin, kepada orang-orang miskin. Bila sebut tentang memberi makan kepada orang miskin ni, adakah cara-cara yang untuk kita berikan makan kepada orang miskin selain daripada kita berjumpa dengan mereka, memberi duit ataupun memberi makanan itu sendiri? Baik, satu soalan yang memanglah kita tahu, kalau sekiranya kita ambil zakat, sebab fidyah ni dia 1/4 daripada zakat. Kan kalau zakat RM7, 1/4 daripada itulah. Pecahlah.
Sebab tu adalah perkiraan-perkiraan di setiap negeri tu dia ada sedikit perkiraan. Sebab apa? Sebab beras memanglah sama, cuma di negara kita ni ada, di negeri-negeri ada beras orang makan yang beras mahal sikit. Betul. Ada yang sederhana. Jadi bergantung. Ini telah disebutkan di dalam fatwa-fatwa para alim ulama khususnya di setiap negeri. Jadi bila kita sebut mengenai apa yang perlu kita berikan, adakah duit ataupun beras, asalnya adalah kita memberi pada kutul bilad disebut, iaitu kutul bilad ni apa makanan yang dimakan di dalam negara tu. Makanan ruji lah. Makanan ruji disebut kutul bilad dalam bahasa Arabnya lah. Maknanya makanan ruji yang dimakan. Dan kita di Malaysia ni makan, ialah kita tak makan roti, kita makan nasi. Jadi beras. Maka ulama mengambil sekiranya kita nak membayar pakai beras tu waktu seperti itu adalah pandangan mazhab Syafi'i. Jadi ulama pun berijtihad disebabkan untuk nak memudahkan boleh menggunakan dengan duit. Jadi apa yang kita boleh lakukan sekiranya kita meninggalkan puasa ataupun puasa yang tak sempat kita ganti dan perlu membayar fidyah, maka kita boleh bayar melalui duit. Maka kita kiralah, kejap lagi kita akan ada sedikit perkiraan. Bagaimana kita nak bayar dalam bentuk wang, sama ada kita bayar terus kepada fakir miskin ataupun kita bayar kepada pihak yang berwajib ataupun wakil-wakil untuk mereka menguruskan bagi pembayaran fidyah ni. Tapi kalau sekiranya kita tahu sebelah rumah kita memang ada orang fakir miskin, memang dia miskin, kita boleh je bagi kepada dia, iaitu untuk memberi makanan kepada dia, sama ada makanan tu kita bagi makan ataupun kita bagi duit, tidak jadi masalah. Tambah-tambah zaman sekarang ni doktor ya, dah ada QR Pay dengan izin ni. Lagi senang. Orang miskin macam ni je dia tunjuk dia punya kod tu kan. Dia pun lagi advance daripada kita. Advance. Baik, doktor, ada soalan daripada Muhammad Faizal bin Ahmad di Facebook di awal ini, katanya firman Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak peduli walaupun jika dosamu setinggi langit, kemudian jika engkau minta keampunan kepadaku akan aku ampunkan, bahkan jika engkau membawa kesalahan sebesar dunia kemudian engkau datang kepadaku maka akan aku ampunkan. Berdasarkan firman Allah di atas, bagaimana jika ada yang berkata Allah kan Maha Pengampun, cukuplah minta ampun, lagipun kita dah tak ada kemampuan untuk melakukannya, boleh ke kita meletakkan pandangan macam ni? Allah pun faham katanya. Baik, terima kasih pada Encik Muhammad Faizal. Sebenarnya itu berdasarkan seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. Hadis Nabi yang mana Allah ni memang seperti mana yang dituliskan, Allah ni Maha Pengampun. Memang sifat Allah ni Maha Pengampun. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan ni kita tahu bahawa dalam doa yang Nabi ajarkan kepada Aisyah, Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau ni Maha Pengampun. Karimun, kau ni maha mulia. Kerana itu dua sifat antara sifat-sifat Allah. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah ni ada 99 nama asmaul husna. Nama-nama. Fad'uhu biha. Maka sebutlah nama-nama itu. Antaranya afun, afdulah, maha pengampun, karim, ghafur, itu maha pengampun. Dan kita minta tuhibbul afwa, kau cintakan kepada keampunan. Fa'fu anni, ampunkan dosaku. Jadi kita katakan Allah Maha Pengampun, tapi jangan lupa. Jangan lupa Allah ada 99 nama. Allahul Jabbar, wal Mutakabbir, wal Muntaqim. Allah ni Jabbar, Allah Maha Sombong. Allah Maha Membalas. Maknanya memang Allah Maha Pengampun. Kepada siapa? Kepada orang yang nak bertaubat, kembali ikut peraturan yang Allah tetapkan. Tapi kalau kita berdegil, tak apa, nanti Allah ampunkanlah, kita tak taubat sini, nanti kat sana. Ingat Allah Maha Membalas. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi peraturan. Allah dah suruh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita yang gagal mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, gagal mengikuti Al-Quranul Karim, kemudian kita nak salahkan Allah, sedangkan kita sendiri yang tidak mahu bertaubat. Allah Maha Pengampun kepada mereka yang kembali dan bertaubat kepada Allah. Ikut Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang menyangkakan Allah ni Maha Pengampun tanpa dia bertaubat, dalam Asmaul Husna tu Allah ni Al-Muntaqim, Allah Maha Membalas. Allah boleh balas sebab hak Allah untuk mengampunkan dan hak Allah untuk tidak mengampunkan. Sebab itu kita kena kembali segera, segera. Bukan kata nantilah umur 60 tahun baru bertaubat, tetapi kita kena usaha, kita kena minta kepada Allah, dan jangan tinggal minta sentiasa keampunan Allah. Dan kematian yang kita nak mati tu nanti dan sahabat-sahabat penonton,
kita nak mati dalam keadaan Allah ampunkan dosa kita. Penuh dengan keampunan kan. Betul. Sebab itulah jangan ambil ringan. Kadang-kadang tu dia pula yang kata, saya tak puasa ni. Allah faham lah katanya. Boy, senang-senang je dia. Baiklah doktor, banyak lagi kita akan bincangkan, terutamanya bila kita bicarakan tentang kafarah dan juga fidyah puasa ni. Cuma kepada anda semua, terus setia bersama kami. Selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda semua kerana terus setia bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan Ramadan penuh dengan keberkatan, bulan pengampunan ini. Bagaimana sabda Nabi SAW, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosa yang lalu. Mudah-mudahan bersungguh para penonton sekalian, insya-Allah dalam Ramadan ini. Baiklah, masih lagi kita bicarakan tentang kafarah dan fidyah puasa bersama dengan Dr. HD kita. Baik doktor. Saya tengok dekat sini, ni perincian-perincian yang perlu dijelaskan oleh doktor ni. Kafarah dan fidyah, mungkin doktor boleh terus mungkin perincikan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Dai Hadari, sahabat-sahabat penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, kalau puasa ni kita nak praktikal tu tak boleh lah. Betul. Cara makan. Dia tak ada cara makan dalam bulan puasa. Cara batalkan puasa, contoh macam mana? Jangan korek hidung. tak ada. Jadi kita akan ada hanya teori sahaja. Dan insya-Allah antara perkara yang perlu kita titik beratkan, mungkin di awal-awal inilah perbahasan, mungkin ditambah dengan kita tahu tentang cara nak niat, kemudian macam mana apa yang perlu kita lakukan dalam bulan Ramadan. Tetapi ada kalanya ada jiwa-jiwa yang dia memerlukan apa yang disebutkan sebagai kafarah dan fidyah. Baik, kita tengok. Bila sebut kafarah, iaitu menunaikan kewajipan berbentuk harta atau tubuh badan disebabkan meninggalkan sesuatu tanggungjawab hukum. Maknanya dia kafarah ni dia menunaikan kewajipan yang mana dalam bentuk harta ataupun dalam bentuk tubuh badan. Dia perlu melepaskan ataupun disebut tahrirur raqabah, memerdekakan hamba, disebabkan dia meninggalkan satu-satu tanggungjawab yang Allah berikan ke atasnya. Dia telah langgar tanggungjawab itu. Maka di sana ada kafarah disebut kafarah. Memang ada perbezaan kafarah dengan fidyah. Selalunya fidyah ni dia ringan, dia denda ringan. Kafarah ni berat. Dia berat. Nanti kita akan tengok berat tak berat, kita tengok macam mana. Kemudian sebab apa kena kafarah ni? Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kafarah ni untuk orang boleh bertaubat kepada Allah. Ada jalan. Ada manusia yang dia tersilap, kemudian dia alpa, kemudian dia dah melampaui batas, dia nak kembali kepada Allah. Rahmatnya Allah ni yang kita sebut tadi. Rahmatnya Allah, Allah bagi jalan. Kalau Allah tak rahmat, Allah tak maha pengampun, Allah tak bagi jalan. Tapi Allah bagi jalan untuk bertaubat. Caranya adalah dengan hukum juga. Faham. Jadi bukanlah Allah maha pengampun, kita tak buat apa. Tetapi ada di sana jalan keluar untuk kita nak bertaubat kembali kepada Allah, dan jangan diulangi perkara itu. Okay, kita tengok satu persatu. Yang pertama, kafarah yang kita sebut, disebutkan kafarah persetubuhan di bulan Ramadan. Allah. Contoh, ni pagi Ramadan ni. Pagi ni lah tengok bini, cantik sangat. Cantik pula. Sebelum ni tak berapa cantik. Itulah kan? Pagi ni dia nampak cantik. Jadi dia pun bersama dengan isteri, maka di sana dikenakan kafarah. Kafarah dia berat. Kita sebut kafarah dia dulu. Yang ada 3. Tetapi dia tak boleh buat pilihan. Dia kena mengikut turutan. Seperti mana yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, tahrirur raqabah. Memerdekakan hamba. Memerdeka hamba dah tak ada dah. Itulah zaman sekarang mana ada hamba. Dah tak ada hamba. Kita tak boleh nak memerdekakan Dai Hadari. Kan? Dia tak boleh. Dia memerdekakan hamba dah tidak ada dah zaman kita. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada, kita pergi kepada kedua, iaitu siyam syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut. Maknanya berturut-turut
dia tak boleh tinggalkan salah satu hari daripada 2 bulan itu. Contoh dia dah puasa 45 hari, dia tinggal, ulang balik. Itu kalau sekiranya dia bersama dengan isteri pada hari di bulan Ramadan, siang hari. Contohlah, ni hari pertama, dia dah bersama. Esok, dia bersama lagi. Kemudian lusa, dia bersama lagi di siang Ramadan. Maknanya, 60, kalau dah tadi dah tak ada dah untuk nak membebaskan hamba, 60, campur 60, campur 60. Allahu Akbar. Digandakan lah. Dia setiap satu hari, dia kena kafarah dia seperti mana yang kita sebutkan tadi. 2 bulan. 2 bulan. Allah. Esok buat lagi. 2 bulan lagi. Dia bukanlah dia buat hari ni, esok tak apa boleh buat dah, lusa boleh buat dah, tak. Setiap kali dia buat, dia kena puasa 2 bulan. Hari yang berbeza. Baik. Okey. Kemudian kita dah sebut. Yang ketiga, kalau dia tak mampu, fa it'am sittina miskin. Bagi makan 60 orang miskin. Maksudnya kena ikut urutan tu. Kena ikut urutan. Dia tak boleh pilih. Tak apa. Bagi makan je lah. Aku kaya 60 orang. Alah, apalah 120 boleh bagi. Tak boleh. Dia kena puasa 2 bulan. Ustaz, tak apa Ustaz, saya nak bayar. Masalahnya yang menerima Allah. Dia bukan Ustaz. Allah. Kalau Allah tak terima, dosa. Dosa atas orang yang bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan, dosa besar. Dosa yang termasuk, kalau dalam kitab Az-Zawajir tu, dosa termasuk dalam nombor 141 dan 142. Masya Allah. 2 dosa besar yang berada di sana. Berbuka dengan sengaja dalam bulan Ramadan, bersetubuh pula pada pagi bulan Ramadan. Jangan gurau lebih-lebih lah kau abang ya. Baik. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, langgar sumpah. Dia bersumpah, dia langgar, maka dia kena kafarah je. Kafarah dia sedikit ringan daripada bersetubuh di bulan Ramadan, iaitu kalau sumpah ni dia bagi 10 orang makan. Kan? Kalau tidak ada 10 orang makan, tahriru raqabah, maka dibebaskan hamba. Hamba juga. Tidak ada, maka barulah dia pergi kepada siam salasa ayyam mutatabi'at. Puasa 3 hari secara berturut. Itu langgar sumpah. Langgar sumpah. Baik. Langgar nazar pun sama juga. Macam tadilah. Macam langgar sumpah? Macam langgar sumpah. Kan? Bagi makan 10 orang, tak mampu bebaskan hamba, memerdeka, tak mampu, barulah yang ketiga adalah puasa 3 hari. Okay, jelas? Zihar. Zihar ni apa? Zihar ni dia menyamakan isteri dengan ibunya. Menyamakan isteri dengan ibunya. Ni orang-orang Arab selalu buat dululah, waktu zaman jahiliah. Jadi dia punya kafarah sama seperti persetubuhan di bulan Ramadan. Beratnya? Berat. Zihar ni berat. Sebab tu jangan ni. Orang dulu buat zihar kerana dia benci dengan isteri, dia tak nak cerai, dia biar isteri dia tergantung. Jadi sebab tu berat. Kita tak boleh zalim wanita. Tak suka, ada caranya. Betul. Tetapi kalau kita zihar, maka hukumnya sangat berat. Maka apa hukumannya? Sama macam persetubuhan tadi di bulan Ramadan, iaitu kita kena tahrirur raqabah, memerdekakan hamba. Bila tak ada, barulah pergi yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Bila tidak ada, tak mampu tu mungkin kerana sakit lah. Betul. Bukan dia tak mahu, saya tak nak, dia cakap macam tu, tak boleh. Kemudian pergi yang ketiga adalah fa'it'am sittina miskin, 60 kepada orang miskin. Kemudian yang kelima, pembunuhan. Dia bunuh. Al-qatl disebut pembunuhan. Bila bunuh ni, maka dia kena kafarah, tahrir raqabah, maka dia kena bebaskan hamba. Jika tidak ada, maka dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Itu pembunuhan yang sengaja atau tidak sengaja? Yang tidak sengaja. Tak sengaja. Yang sengaja cerita lain. Tak boleh itu. Kan itu akan ada hukum had. Jadi ini pembunuhan yang tidak sengaja. Itu disebutkan oleh para alim ulama. Tapi dia tidak ada puasa, dia tidak ada memberi makan 60 orang. Okey. Dia tidak ada. Dia hanya 2 saja. Bebaskan hamba yang mukmin. Yang kedua adalah puasa 60 hari berturut-turut lah. Syahraini 2 bulan berturut-turut. Tapi dia tidak ada memberi makan. Okey, jelas. Ini bau kafarah. Okey, baik, faham doktor. Itu bila kita sebut tentang perkara-perkara kafarah ini, kita kena pasti dan kita kena faham betul-betul doktor ya. Mungkin doktor boleh perincikan di laman sosial doktor nanti tentang bagaimana persetubuhan di bulan Ramadan ni, bagaimana kafarah dia apa semua tu kan. Sebab mungkin perlu dijelaskan dengan lebih lanjut. Cumanya fidyah pula. Saya tengok ni ini yang bila sebut tentang fidyah dia ta'amul miskin, bayar ataupun beri makan kepada orang miskin. Mungkin doktor boleh perincikan. Baik, insya-Allah, sebab memang kafarah ni
suami bersetubuh ni sebenarnya ada orang tanya, Ustaz, kalau saya makan dulu Kan? kemudian dia bersama dengan isteri, kena tak dia ambil hilah? Saya makan dulu. Saya buka puasa dulu dengan katanya. makan. Saya tak buka puasa dengan bersama. Saya makan dulu. Boleh ataupun tidak. Maka bukanlah saya nak bagi tahu hukum ni supaya orang lakukan, tidak. Tetapi hukum tetap hukum. 4 mazhab, 3 mazhab, mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Hanafi mengatakan dia tetap kena kafarah walaupun dia buka puasa dengan makan. Sebab apa? Niat dia nak pergi ke sana. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dia kata sekiranya kamu makan kemudian baru kamu bersetubuh, maka kamu tidak dikenakan kafarah. Tak kena kafarah, tapi dosa tetap dosa. Iyalah. Kamu hanya menafikan kafarah ni. Hanya menafi, tak perlu kafarah sebab makan dulu. Tetapi dosa besar tu tetap akan ada. Sebab dia mesti terdetik dalam hati, lepas ni betul. Sebab dia nak makan tu sebab nak bersama dengan isteri. Dosa tetap ada. Jangan ada hilah ya tuan-tuan ya. Kadang-kadang ada hilah. Ramai. Baik, fidyah. Fidyah ni sesuatu yang dibayar untuk menebus diri. Faham. Baik berbentuk harta atau tindakan lain yang dilakukan kerana kekurangan dalam satu amal ibadah. Maknanya dia nak menebus diri dia disebabkan ada perkara-perkara yang dia tidak lakukan dalam khususnya dalam bulan Ramadan, dalam bentuk harta dia ataupun tindakan yang lain untuk dia lakukan. Nanti kita akan sebut kerana kekurangan dalam sesuatu amal ibadah. Puasalah dalam puasa. Okey, kita tengok sebab dia apa? Tua dan tidak mampu berpuasa. Kalau tua yang tidak mampu berpuasa, dia kena fidyah lah. Dia dah memang tak mampu. Bulan Ramadan pun tak mampu, lepas Ramadan pun tak mampu. Memang uzur yang tua yang sangat. Maka dia memang kata dia tak mampu, doktor pun tak bagi dia berpuasa. Maka pada waktu itu dia kena keluarkan fidyah. Cuma ulama' nanti akan sebut fidyah tu bila nak keluar, awal Ramadan ni ke 30 hari, sebab memang 30 hari dia tak boleh puasa, ataupun setiap hari dia keluarkan. Hari ni tak puasa, buka puasa dia bayar fidyah, hujung nanti bayar hari ni punya. Ataupun yang ketiga, hujung sekali, 30 Ramadan habis, dia total berapa baru dia bayar. Maka ketiga-tiga boleh dilakukan. Boleh. Sama ada awal ataupun hari yang dia tak puasa ataupun di hujung. Cuma yang paling afdal, ulama' sebut dalam mazhab Syafi'i, paling afdal hari ni tak puasa, hari ni bayar. Esok tak puasa, esok bayar. Bagi orang yang tua dan tidak mampu berpuasa. Sama juga dengan yang kedua, sakit kronik yang dia memerlukan ubat. Mungkin memerlukan ubat, doktor kata awak kena makan ubat ni, awak tak boleh tak makan. Jadi itu adalah sakit kronik. Maka pada waktu itu dia memang tak boleh berpuasa, maka dia kena qada sekiranya dia mampu. Tapi kalau dah tak mampu, maka dia kena bayar fidyah. Sebab dia kronik ni kena makan ubat tu sentiasa. Lepas Ramadan pun dia kena makan sentiasa ubat tu pada pukul 10 pagi contohnya. Maka itu adalah sakit kronik, dia kena bayar fidyah saja. Sebab dia memang tak boleh puasa. Yang ketiga, mengandung dan menyusukan anak. Ni lelaki tak lah. Tak boleh lah. Kan? Lelaki jangan buat pasal. Baik, mengandung dan menyusukan anak ni, sekiranya, yang ni yang kita katakan tadi, sekiranya dia takut atas diri dia sahaja. Maksudnya sama ada dia mengandung, dia takut diri dia letih, tak mampu, memang dia tak larat, maka dia berbuka puasa, dia kena qada saja. Sebab letih. Sebab letih sebenarnya bila menyusukan budak ni. Betul. Bukan pengalaman saya lah. Nampak? Ini orang kata memperjuangkan wanita. Ataupun menyusu, dia kata diri dia letih. Maka pada ketika itu dia buka puasa, dia sahaja kena qada puasa, tak perlu fidyah. Tapi dia melibatkan anak. Buka puasa ni dia sabit anak. Anak dia nak makan ayam goreng dalam kandungan ni. Kan contoh. Padahal maknya. Minta macam-macam ni. Dah request ni macam sambal tempoyak lah, apa dah. Mak tolong makan. Mak tak mampu, dia buka puasa. Maka kalau sekiranya melibatkan anak, sama ada menyusukan ataupun mengandung, maka dia kena qada dan kena fidyah. Tapi budak tu yang nak, doktor. Siapa suruh pergi buka? Dia buka sebab dia tak larat, campur dia takut anak dia. Maka kena fidyah, kena qada. Faham. Tapi takut diri sendiri, kena qada saja. Okey. Yang terakhir, melewatkan qada puasa. Contoh, dia bermusafir ataupun dia sakit ataupun dia tak mampu. Tahun ini dia dah meninggalkan 5 hari, dia kena qada tahun yang sama. Bila dah masuk pada tahun yang berikutnya,
dia wajib qada dan kena bayar fidyah. Sebab dah melangkau tahun. Telah melangkau tahun. Sebab tu melewatkan qada puasa. Bila boleh qada. Bila dia, yalah, kadang-kadang culas lah, ataupun orang Kelantan sebut loleh lah. Kan, dia macam buat indah tak indah je. Jadi masuk Ramadan, tak puasa lagi 5 hari yang waktu yang tahun lepas, maka dia kena qada juga dan dia kena bayar fidyah. Itu dia satu penjelasan supaya kita dapat melepaskan ialah kita menebus diri kita lah. Cumanya doktor, ini mewakili soalan, kejap lagi doktor kena jawab ni. Kalau kita dah contoh kafarah, kita dah bayar kafarah ini, kita dah tunaikan kafarah ini, adakah masih lagi berdosa doktor? Cumanya jawapannya selepas ini doktor. Nantikan selepas ini jawapannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Segala persoalan, segala permasalahan ada jawapan dan penyelesaiannya. Di sini salah satu platform untuk penyelesaiannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini para penonton sekalian, 1 Ramadan, kita doakan mudah-mudahan dalam majlis ilmu kita kali ini, pagi ini, mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, digandakan pahala juga. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita bawakan perincian melalui perkongsian topik kita kafarah dan fidyah puasa bersama dengan Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan ataupun Dr. HD kita. Baik, Doktor. Kafarah ditunaikan. Adakah masih berdosa? Tapi kita dah tunaikan dah. Macam mana tu, Doktor? Baik, terima kasih pada Da'i Hadari, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Jangan lupa kongsi dan share dengan kawan-kawan. Sebab untuk ingatkan sama-sama. Macam yang soalan Da'i tadi. Da'i sebut, ialah kita dah bayar, kita dah puasa. Maka adakah taubat kita diterima oleh Allah? Maka ulama membincangkan, sekiranya dia berpuasa dengan keimanan, kemudian dia dah, ialah macam yang kita sebut, dia dah bayar kafarah dia, kemudian dia kembali, sebab sana ada syarat taubat. Syarat taubatun nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat ni, dia benci dengan apa yang telah dia lakukan. Maknanya kena ada perasaan benci. Aku tak nak dah bersama dengan isteri di siang hari Ramadan. Tak nak buat dah. Bukan orang kata benci isteri tu sepanjang masa. Dia salahkan pula. Tak boleh. Salah adalah ketika mana di siang Ramadan. Malam tak apa. Allah sebut uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Allah halalkan di malam Ramadan, maksud di malam puasa itu, untuk bersama dengan isteri. Tengoklah isteri tu cantik lepas tarawih. Lepas tarawih letih pula doktor katanya. Kan? Tapi ni di siang Ramadan. Kan? Di siang Ramadan. Jadi benda ni dia kena kembali kepada Allah, benci. Kemudian dia kena bukan saja benci, dia kena sungguh-sungguh jangan melakukannya. Taubatlah. Taubat, betul-betul. Dan dia bertaubat kepada Allah, istighfar, solat taubat kepada Allah. Dan seperti mana yang disebutkan atas lisan baginda Nabi SAW, Allah ni maha pengampun. Ya, Allah ampunkan sekiranya melengkapi syarat-syarat itu. Jadi kena lengkaplah syarat-syarat dan Allah maha pengampun. Sekiranya kita kembali kepadanya, maka Allah menerima. Cuma Da'i Hadari dan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu, ayah-ayah, ada satu persoalan. Dia kata, Ustaz, bersetubuh di bulan Ramadan ni siapa yang kena? Adakah suami isteri? Kesian akak tu. Pakcik kamu yang datang kat pakcik katanya. Macam saya mana tu? tak mampu untuk menolak, dia kata. Allah. Jadi yang kena adalah kepada suami. Isteri tak kena apa-apa. Tetapi isteri jangan, bila dah tahu suami yang kena, dia pergi godanya suami. Bang, kita ni baru kahwin, bang nikah ni, dia kata ni yang kepada pasangan yang barulah. Pasangan lama ni dia tak heran dah. Betul. Kan? Pasangan baru, bang, kita ni ambil keberkatan di siang Ramadan. Jadi dia pergi goda suami dia. Dia juga mendapat dosa. Dia dosa sebab dia menolong dalam melakukan maksiat. Melakukan itu maksiat kepada Allah. Walaupun ada hubungan suami isteri. Tetapi bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan, maksiat. Ustaz, kami suami isteri tak berzina. Ya, bukan kita kira berzina. Maksiat ni melanggar perintah Allah, tu maksiat. Maka isteri tu dapat dosa. Tetapi yang kena puasa adalah suami. Suami kena puasa, kena kafarah. Isteri tak kena kafarah. Walaupun isteri goda? Walaupun isteri goda. Sebab
lelaki adalah yang berkuasa. Mahar atas siapa? Lelaki. Jadi walaupun isteri ni mampu, tetapi lelaki yang kena berpuasa. Sebab tu orang lelaki dia kena faham tanggungjawab dia. Dia yang orang kata, minta maaf saya sebut, dialah yang melakukan perbuatan itu. Isteri dia menerima saja. Jadi bagi yang melakukan, isteri tak kena, suami yang kena. Maklumlah, satu Ramadan ni nampak suami macam hero Hindustan pula katanya. Ini masalah juga ni. Baik, kita ada pemanggil di talian ketika ini, Doktor. Aida Burhan dari Kuantan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Puan. Saya nak tanya, saya pernah tinggal puasa iaitu bersalin dalam bulan puasa. Baik. Lepas tu saya kena hitunglah puasa yang saya tinggal tu untuk diganti ataupun dibayar fidyah. Dan macam mana nak bayar fidyah tu? Baik, terima kasih Puan Nadia. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana tu Doktor? Kerana bersalin ditinggalkan puasa. Baik, terima kasih pada Puan Aida. Orang yang bersalin ini lagi-lagi kalau dia dalam keadaan nifas lah. Dia dalam keadaan nifas, dia tak boleh berpuasa. Haram dia berpuasa. Walaupun iman dia mantap macam mana, dia tak boleh puasa. Orang haid, orang nifas diharamkan untuk berpuasa. Tetapi sekiranya dia dah selesai daripada nifas, dia dah habis, maka dia mampu untuk berpuasa, maka dia kena puasa. Dia kena qada lah. Puasa yang ditinggalkan tu, dia kena qada. Cuma ada persoalan. Kalau sekiranya daripada Puan Aida, mungkin soalan, Ustaz, lepas saya dah bersalin, saya menyusukan anak. Bila menyusukan anak, saya jadi letih. Sebab kita jangan samakan orang dengan kita. Betul. Ni antara situasi-situasi. Kalau kita tak termasuk dalam situasi ni, tak apalah, Alhamdulillah. Tapi kalau kita termasuk dalam situasi ni, saya ambil situasi yang berat. Dia mengandung, contoh dia mengandung, kemudian dia bersalin, kemudian nifas semua dah selesai, dalam bulan Ramadan dia dah tinggal, dia susukan anak pula. Susukan anak bila sampai Ramadan dia tak boleh, dia tak mampu, dia berbuka. Adakah dia kena bayar fidyah? Maka kata ulama, sekiranya keuzuran itu berterusan. Keuzuran tu berterusan, maka dia tak perlu bayar fidyah. Oh, tak perlu Dia hanya qada sebab uzur itu berterusan. Ini disebutkan oleh para alim ulama, dan memang ada ulama kata kena bayar fidyah, tapi ada ulama kata tak perlu bayar fidyah. Sebab apa? Sebab keuzuran tu berterusan yang tidak ada gapnya. Jadi dia tak boleh buat apa? Dia nak puasa tetapi tak mampu, lepas tu menyusukan anak, lepas tu mengandung lagi. Dah menyusukan anak tu mengandung lagi. Bersalin, lepas tu menyusukan anak, mengandung lagi. Jadi dia tak boleh. Setahun 2 kali. Jadi ni memang berlaku. Jadi dia bila dah tinggal, wajib atasnya qada. Maknanya qada tu wajib. Cuma fidyah itu saja yang disebutkan oleh ulama. Bukanlah bererti dia menafikan qada puasa. Meninggalkan puasa kena qada. Bila dia dah esok, dia dah okey, dah suami pun dah tak mengandungkan dia. Jadi minta maaf saya sebut. Jadi dia qada lah puasanya. Kena qada puasanya. Itu disebutkan oleh para alim ulama. Seperti mana dalam mazhab Syafi'i. Cuma kalau sekiranya dia mampu pula. Yang tadi tak mampu. Dia mampu tetapi dia tak puasa. Dia tak puasa. Dia tak qada puasa yang dia meninggalkan puasa dalam keadaan dia bersalin ataupun waktu dia mengandung. Maka bila masuk dalam bulan Ramadan yang seterusnya, macam contoh tahun lepas ni dah masuk Ramadan ni, dia tak qada yang tahun lepas punya. Tahun lepas punya 5 hari ataupun 10 hari contohlah. Maka dah masuk Ramadan ni, dia kena qada juga ketika mana dia mampu puasa tapi dia tak puasa. Dan dia kena bayar fidyah. Kena bayar. Fidyah tu bagaimana? Dia duduk di negeri mana? Kalau dia duduk di negeri Selangor, tengok Selangor berapa? Berapa banyak? Kalau di wilayah berapa? Wilayah RM4. Kalau di Selangor mungkin RM1.75. Tengoklah, mungkin saya silap, tetapi itulah dia punya kadar. Kena rujuk kepada rujuk dekat website kadang-kadang dia letak dalam lembaga zakat dan sebagainya. Rujuk di situ, dan di situ pun dia ada dah tulis pembayaran fidyah. Kita pilih je. Berapa lama kita tinggalkan puasa, perlu gandaan ataupun tidak, kemudian berapa hari, kemudian berapa jumlah dia, kemudian kita klik, kita bayar saja dan mereka akan uruskan. Ataupun kita pergi ke NGO yang mungkin menguruskan pun boleh juga. Kita bagi tahu berapa hari yang telah kita tinggalkan, kemudian kita buat perkiraan dan kita bayar, dan mereka perlu wajib uruskan. Ataupun kita sendiri bayar kalau kita tahu fakir miskin. Kita ambil berapa hari, kita dah tahu jumlahnya,
kita pergi bayar kepada fakir miskin ini untuk diberikan makan. Baik. Okey. Kita ada Haji Omar pula di talian ketika ini. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari dan Ustaz Dr. HD. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini, Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim Haji Omar. Ya. Ramadan Karim, selamat menyambut Ramadan. Ya, selamat menyambut Ramadan juga pada Da'i dan juga doktor ya. Ya, silakan dengan soalan Haji. Ya, soalan saya begini doktor. Doktor sebut tadi kafarah itu kita anggap kalau bahasa Melayu kita mungkin boleh dikatakan sebagai denda doktor ya. Jadi denda apabila kita melakukan kesalahan. Jadi soalan saya begini doktor. Apa pula dengan status sekiranya kita ni fitnah, lepas tu mengadu domba, mengumpat orang di siang-siang hari pada bulan Ramadan ini. Apakah ini juga boleh membatalkan puasa doktor? Ataupun bagaimana status, dan sekiranya batal, bagaimana pula? Adakah dikenakan kafarah ataupun kena bayar fidyah sekali kerana mulut kita yang tak ada insurans ni? Jadi itu soalan saya doktor. Kerana perkara macam ni kerap saya tengok berlaku. Mereka bulan puasa kadang-kadang, bukan semua doktor, ada segelintir mungkin berminat juga di bidang ahli musyawarah tingkap, bawang dan sebagainya ini. Apakah ini boleh membatalkan puasa dan bagaimana pula sekiranya perkara itu dilakukan terlalu kerap, dan apa status puasa dan bagaimana sekiranya boleh membatalkan puasa ke ataupun kena kafarah ke ataupun kena bayar fidyah juga. Itu soalan saya doktor dan Da'i. Terima kasih banyak doktor dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan lain tak ada nak mengata orang. Bulan Ramadan ni aku nampak Da'i Hadari dalam TV gemuk pula katanya. Macam mana tu doktor? Adakah terjejas puasanya? Ada kena kafarah juga ke? Baik, terima kasih pada Haji Omar. Semoga Allah berikan kebaikan, insya-Allah. Atas soalan itu, ya kadang-kadang kita tengok yang membatalkan puasa ni hanya kalau memasukkan sesuatu dalam rongga, kemudian kalau kita pitam sepanjang hari, kan itu muntah kita tahu. Muntah dengan sengaja. Kita dah faham dah ni, memang kita khatam lah. Tapi pagi hari ni grup membawang ni dia seperti biasa. Bawang Rangers. Dia laki sekarang ni pun sama. Laki perempuan sama. Sama naik. Sama naik kan. Jadi lagi-lagi isu panas ni. Dia kata netizen sekarang ni sibuk. Sedang membuat kerja-kerja masing-masing. Tugas masing-masing. Yang tak dibayar allowance contohnya lah. Jadi mereka pun usaha untuk nak mencari sebarkan fitnah dan sebagainya. Ada satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi SAW, man lam yada' qaulul zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Iaitu sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan amalan-amalan keji. Itu amalan keji. Amalan keji. Kadang-kadang kita ni keji ni kita rasa, ustaz, kita makan khinzir tu tak boleh. Sebab jijik, keji. Sebenarnya fitnah pun keji juga. Jijik juga. Cuma berbezalah daripada segi yang ni makanan, yang ni. Cuma yang ni kita tak rasa. Kan ada orang yang dia tak rasa fitnah, dia tak rasa adu domba, dia tak rasa itu dosa yang berat tu. Menyebarkan keburukan orang semua ni, dia tak rasa itu adalah dosa. Dan bahkan ada orang yang kalau dia tak kata kat orang, dia tak sembang pasal orang, dia rasa iman dia lemah. Padahal dia rasa patutnya dia kenalah rasa iman dia lemah tu betul. Tapi dia rasa kalau dia kena kata kat orang, maki orang, fitnah iman orang, tu tinggi. dia kata iman dia mantap lagi tu. Dia terbalik. Tu syaitan pun pening juga dia kata. Aku yang selalu dipersalah. Ni Ramadan syaitan tak ada. Kan syaitan kata ulama, ada sebahagian kata wasufidak syaitan dibelenggu. Tiba-tiba ada juga kerja-kerja syaitan ni yang dilakukan, geng plastik hitam ni semua. Tu syaitan kata kau ni fitnah aku selalu. Aku pun kena gari katanya. Aku pun kena gari kan. Jadi kata Nabi SAW, maka Allah tidak berhajat pada perbuatan yang mana dia meninggalkan makan dan meninggalkan minuman. Maka dalam hadis ini ulama seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan puasa dia hanya menahan lapar dan dahaga. Pahala tak ada. Dia tak batal puasa. Kita jangan kata, lepas ni siapa mengumpat boleh makan nasi kandar. Macam tu. Sebab apa? Saya mengumpat tadi. Tak. Dia kena teruskan puasa. Dia kena teruskan. Tetapi apa guna puasa sekiranya tidak ada pahala? Nilainya tak ada. Nilainya tidak ada. Keimanannya tidak ada. Sebab tu kita, puasa ni, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia bahagikan kepada 3. Puasa am, puasa khusus,
khususul khusus. Maknanya puasa am orang awam. Awam ni ialah kita selalu dah diletak settle orang awam. Oh, saya lah orang awam. Tapi dalam Islam ni dia lain. Orang awam tu dalam kategori negara, saya orang awam. Saya penduduk tetap. Saya ni itu kategori kewarganegaraan. Tetapi orang awam ni dia puasa tahan lapar dahaga. Kata kat orang, mata tak puasa, telinga tak puasa, ni tak puasa. Jadi apa guna puasa dia di sisi Allah? Cuma dalam istilah dia puasa. Istilah tengok puasa lembek macam cicak mati kan, cicak duduk lembek macam tu kan, duduk tak bergerak. Puasa. Tetapi pahala tak dapat, tak guna. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa khusus. Orang ni dia berpuasa. Ni kategori yang perlu kita ada. Mata puasa, telinga puasa, tapi hati tak berapa nak puasa. Jadi itu kategori yang kedua. Yang ketiga lagi hebat. Ni para awliya, para alim ulama, para anbiya ni semua, mereka ni semua berpuasa. Hati pun berpuasa. Jadi kita pergilah kategori yang kedua. Tahun ni kita usaha. Mulut kena jaga, mata kena jaga, telinga kena jaga, supaya puasa kita tu ada pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buka pintu syurga, tiba-tiba kita yang pergi ranapkan pintu tu. Dan kita nak masuk dalam neraka Allah yang Allah sedang tutup dalam bulan ni. Sebab itu Nabi sebut apa? Orang yang kan Nabi naik atas mimbar, Nabi sebut amin. Sedangkan tak ada orang pun menyatakan amin ataupun berdoa. Kalau kita doa, ya Allah berilah da'i ini keserian, da'i sebut amin. Adalah, tapi Nabi naik tak ada siapa doa, tiba-tiba Nabi sebut amin. Sahabat pelik. Sahabat kata, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau menyatakan amin, yang kau menyebut amin? Maka kata Nabi, datang kepadaku Jibril. Maka Jibril kata, celakalah orang yang masuk bulan Ramadan tapi tidak diampunkan dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Semoga kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Janganlah kita jadikan puasa kita tidak bernilai kerana jahatnya mulut kita itu dibawa ke dalam bulan Ramadan. Baik, doktor, kejap lagi saya nak tanyalah, nilai pahala sama ke kalau kita dah tunaikan fidyah? Kesian makcik menangis sebab tak boleh nak puasa. Kejap lagi boleh, doktor, ya, insya-Allah. Jadi kita akan rehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kita telah masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh keampunan Allah, kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sama-sama kita memberi wakaf, berinfak, bersedekah ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan bagi melahirkan para dai mu'alaf. Insya-Allah mereka akan keluar berdakwah di jalan Allah bagi menegakkan kalimah la ilaha illallah. 71,000 kaki persegi kita memerlukan tuan-tuan, puan-puan untuk berwakaf, berinfak dalam bulan Ramadan. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Mungkin Dr. HD ada nak kongsikan supaya lebih ramai masyarakat di luar sana dapat membantu usaha yang murni ini. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gerak kerja untuk kita membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia, kita giat melaksanakan. Alhamdulillah. Kita dah bentangkan kepada Kerajaan Negeri Melaka, kita dah berjumpa dengan Majlis Agama Islam Melaka untuk kutipan, kita dah berjumpa dengan Jabatan Agama Islam Melaka, kita dah berjumpa dengan Datuk Mufti Melaka, dan yang terakhir kita berjumpa dengan Majlis Pembandaran Alor Gajah untuk kita nak mendirikan kompleks ini dan telah mendapat kelulusan kebenaran merancang. Alhamdulillah. Maka kita syukur kepada Allah. Kita nak membina sebuah kompleks yang mana kompleks ini 3 budaya. Supaya apa? Supaya orang yang masuk Islam dia tak terasa dia masuk Melayu. Kerana dia masuk Islam, agama dia yang tukar, tetapi bangsanya, keturunannya, bahasanya, budayanya masih kekal. Selagi mana tak bercanggah dengan Islam. Jadi pintu-pintu tu kita buat khusus untuk nak mengajak orang faham
ada pintu budaya Melayu, pintu budaya Cina, pintu budaya India. Masuk dalam ruang solat itu, mereka menyembah Allah, menegakkan kalimah la ilaha illallah. Satu saf. Mereka duduk dalam satu saf. Tak kiralah kamu keturunan Cina ke, India ke, Kadazan ke, apa pun etnik kamu, bila kamu duduk dalam saf-saf solat, kamu menyembah Allah yang Maha Agung. Ini dakwah kita. Dan kita nak melahirkan mereka ini untuk berjuang atas lisan seperti mana lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulu la ilaha illallah. Sebutlah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa antum tuflihu. Kamu akan berjaya. Maka inilah yang kita nak paparkan, yang inilah yang kita nak bangkitkan, inilah yang kita nak gerakkan. Gerak kerja kita kena pertingkatkan. Dan alhamdulillah Allah pilih kita masuk dalam bulan Ramadan. Nabi SAW bila masuk dalam bulan Ramadan, Nabilah yang paling banyak melakukan amalan-amalan sedekah dan sebagainya. Jadi jom kita melakukan satu perkara yang sangat mulia. Sebab apa? Mengislamkan orang, pahala ganjarannya sangat hebat. Menyelamatkan orang daripada api neraka Allah. Betul. Mungkin kita tak mampu, tetapi dengan sumbangan kita, dengan infak kita, dengan wakaf kita ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, maka kita juga mendapat saham mengislamkan orang. Alhamdulillah. Bukan tu saja, Da'i. Mereka ni akan dilatih, mereka ni seperti kain putih. Kita ajar solat, ajar puasa. Setiap kali mereka solat, setiap kali mereka puasa, insya-Allah hasil sumbangan kita mendirikan kompleks ini, maka kita dapat, selagi itu kita akan dapat ganjaran. Pahala berterusan. Ilmu yang memberi manfaat. Betul. Lagi-lagi kita nak membina rumah ilmu ni, gedung ilmu. Kemudian bukan tu saja, mereka akan mendoakan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab orang yang baru dilahirkan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita membuka ruang. Tak banyak dah, 71,000 kaki persegi dalam bulan Ramadan kita target habis, insya-Allah. Jom sama-sama kita kongsi. Kalau kita dah sedekah, kalau kita nak lagi sedekah, insya-Allah kita boleh sedekah. Ataupun kita kongsikan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat. RM350 satu kaki persegi, seperti mana dalam nombor akaun yang tertera. Boleh hubungi, boleh layari website. Dalam tu pun boleh menyumbang potongan secara bulanan, tahunan, sama ada dalam negara ataupun luar negara. Maka inilah peluang untuk kita berwakaf, berinfak untuk ibu ayah kita, untuk ahli keluarga, untuk diri kita. Dan kita juga membuat satu tawaran membeli sambil menderma. Seperti mana sambal teriak, kita ada sambal teriak lah. Dan kita ada package combo, dan insya-Allah kita dah mula hantar. Dia ada buku Ramadan, kemudian dia ada buku solat, kemudian dia ada sambal untuk nak sahur, contohlah malam nak masak, makan sambal teriak, insya-Allah. Memang teriak Ramadan waktu tu lah. Pagi teriak pagi tu teriak aja. Jadi boleh, insya-Allah. Dan kita juga ada kelas-kelas pengajian. Kita ada pengajian secara percuma, daftar masuk. Kita bermanfaatkan, insya-Allah, ruang yang ada. Mengaji pun ada, kita ada kelas fiqh pun ada, fiqh praktikal, fiqhul jali, iaitu kita nak menjelaskan tentang hukum hakam. Kita ada praktikal, kemudian kita ada soal jawab. InsyaAllah boleh secara percuma dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lepaskan peluang untuk kita sentiasa berinfak. Ini yang saya sebutkan tadi, promosi combo Ramadan, RM69 saja. Stok tak banyak, ada 1,000 saja. InsyaAllah kita target habis. Semuanya untuk kita membeli sambil menderma ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Boleh layari website yang tertera, seperti mana yang kita sebut. Dekat situ boleh buat pembelian, dekat situ boleh buat wakaf, dekat situ ada maklumat, dekat situ ada nombor rujukan, dan boleh pergi ke website kita, insya-Allah, kepada media-media sosial kita. Insya-Allah semoga Allah berikan ganjaran yang terhebat dalam bulan Ramadan ni. Ni awal-awal Ramadan, kalau kita tak boleh berinfak, jangan tunggu 10 malam terakhir. Betul. Awal Ramadan ni nak konsisten. Jadi rebut peluang, dah masuk dalam bulan Ramadan, maka kita tak tahu sama ada kita sampai ataupun tidak 10 malam terakhir. Tapi kalau sampai, jangan lupa inilah nombor akaun. Nak subuh ke, nak maghrib ke, nak isyak ke, bila saja nak sedekah, berinfak, berwakaf, ingat pertubuhan Akademi Al-Bayan yang kita bawa. Satu agama, pelbagai bangsa. Misi kita adalah untuk mengislamkan dan usaha untuk berdakwah di jalan Allah. Dan insya-Allah sekiranya kalimah ini kita pertahankan, kalimah ini juga kita akan bawa ketika kita dalam sakaratul maut. Sebab apa? Sebab inilah kalimah yang kita nak lafazkan ketika kita
meninggal dunia nanti, insya-Allah. Dan kalimah inilah yang akan menyelamatkan kita di sana nanti. Semoga kita tergolong dalam golongan orang yang selamat, dan kita menyelamatkan orang lain dengan kita berwakaf, berinfak, menderma bagi membina sebuah komplek melahirkan para dai mu'alaf. Jangan lupa layari www.akademialbayan.com untuk maklumat lanjut. Baiklah, kita akan tutup dulu di TV3 insya-Allah, Doktor ya. Selepas ini kita akan ada sambungan di TV9. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ke atas kita semua Allah pilih untuk bersama dalam Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi sama-sama kita lafazkan rasa syukur, kita kena pergiatkan usaha untuk meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa para penonton sekalian, di hujung Ramadan nanti objektif akhirnya adalah taqwa. La'allakum tattaqun. So itulah yang kita perlu utamakan, insya-Allah. Baiklah, salah satu untuk mencapai takwa juga kita sama-sama dapatkan ilmu, memanfaatkan masa dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru hari ini dengan topik kita kafarah dan fidyah puasa, dan kita bersama dengannya berbahagia Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan ataupun Dr. HD. Baik, Doktor, kita nak cerita juga berkaitan dengan nilai pahala. Sebab macam yang doktor ceritakan tadi, ada berkaitan dengan fidyah, ada makcik ni lah. Ini saya mewakili makcik di luar sana, pakcik jugalah. Kami ni nak puasa, doktor, tapi itulah kemampuan dah tak mampu dah, tubuh badan pun kan. Jadi kalau kami bayar fidyah ni, kami risaulah pahala tak sama. Macam mana tu, doktor? Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dai hadari, bila kita sebut tentang membayar fidyah ni atas sebab keuzuran, maka apa sahaja yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang yang ialah dia tak mampu, macam kita kata tadi, dia mengandung, kemudian kerana dia takut, kemudian dia berbuka, dan dia kena qada dan kena bayar fidyah. Ini orang-orang yang tertentulah, macam contohnya uzur, dia dah tak boleh puasa dan dia uzur. Dia bayar fidyah, Ustaz, saya macam rasa selesa, ataupun saya rasa macam sedih sebab saya tak boleh puasa, menangis jadi saya terpaksa makan ubat. Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Kerana itu rahmatnya Allah. Agama Islam ni agama rahmat, rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Bila diutuskan Nabi bawa risalah Quran, itulah kerahmatan. Kalau tidak, tak ada rahmat Allah. Allah suruh puasa, matilah dalam keadaan berpuasa. Tapi tidak begitu. Itulah agama Islam. Dan kita kena faham, bila Allah menggantikan, sebab itu arahan Allah, kita ikut tak perintah Allah? Ati Allah wa ati Rasul. Taat pada perintah Allah, taat pada perintah Rasul, maka kata para alim ulama, ganjaran besar bagi mereka. Walaupun mereka tak boleh berpuasa, tapi di sana ada cara bagaimana kita nak dapat pahala berpuasa. Tadi kita akan dapat, tak apa, macam orang yang haid, orang yang dalam keadaan nifas, dia tak boleh puasa, dia pulun juga, Ustaz, saya tak kira, Ustaz, saya nak, ini zaman akhir zaman ni, Dajjal nak keluar ni, saya nak puasa juga. Tak boleh. Melanggar perintah Allah walaupun dalam keadaan kebaikan, maka hukumnya haram. Sebab dia tak boleh puasa, dia nak puasa juga, tak boleh solat, nak solat juga, tak boleh. Mengikut perintah Allah, pahala dan ganjaran yang besar. Dan ada sebenarnya cara bagaimana kita nak dapat pahala. Seperti mana dalam hadis, kita bagi orang puasa makan. Bukan susah, kita bagi kurma, walau bisyak kita, walaupun bukan kurma sebiji, separuh kurma, bagi makan.
pahala dia kita akan dapat seperti mana dia berpuasa juga, dan tanpa mengurangkan pahala dia. Maksudnya kita akan dapat pahala seperti mana pahala dia berpuasa tanpa mengurangkan pahala dia. Dalam hadis Nabi SAW. Sebenarnya banyak cara, banyak kaedah yang diajarkan supaya kita dapat ganjaran berpuasa, ganjaran beribadah. Memang tak boleh solat tarawih sebab haid. Jadi ustaz, takkan saya tak sembahyang tarawih? Boleh doa. Kan boleh dengar Al-Quran. Tak baca Quran tapi boleh dengar Al-Quran. Boleh siapkan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Banyak sebenarnya. Jadi jangan kita rasa susah hati, dan benda itu pun pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka-mereka yang tak dapat berpuasa, tak dapat ni, dan itulah pujukan jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya, itu dia. Jadi kepada mungkin mereka yang mengalami keuzuran pada pagi 1 Ramadan ni, dia rasa sayu, doktor. Betul. Orang lain berpuasa, orang lain mampu untuk ialah menikmati puasa di bulan Ramadan, tapi ada antara mereka yang tak mampu. Jadi jangan risau, doktor, ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil, tuan-tuan puan-puan, insya-Allah. Baiklah. Ada satu soalan situasi di Facebook kita daripada Intan Zurina Abdul Razak ni, doktor. Katanya, Ustaz, ini situasinya. Puan Lala meninggal dunia bulan lepas setelah sakit selama 2 tahun. Sepanjang 2 tahun itu, Puan Lala tidak mampu untuk berpuasa Ramadan. Puan Lala meninggalkan harta pusaka yang banyak. Namun, waris terdekat Puan Lala langsung tidak membayar fidyah puasa Puan Lala walaupun mereka tahu mengenainya. Soalan daripada Intan Zurina, selain Puan Lala, adakah waris Puan Lala juga akan disoal di mahsyar kelak? Baik, terima kasih pada Puan Intan atas soalan yang story dia memang kita boleh buat cerita kita ini reality ni. Storyline tu dah ada dah, betul. Kan. Ni asyik cerita cinta je. Itulah. Tak cinta hantu. Tak hantu cinta. Ayahnya confirm orang kaya. Megah Holding. Contoh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang soalan Puan Intan ni, kalau sekiranya kita kena faham. Baik, yang pertamanya, bila dia sebut meninggal dunia ialah bulan lepas setelah sakit selama 2 tahun. Baik, sakit itu kita kena lihat dahulu. Kita ni kalau sakit kita tengok, adakah sakit itu boleh sembuh ataupun sakit itu tak boleh sembuh. Okey. Waris pun kena tengok, sebab tu kita kena ada ilmu. Mak aku ni sakit ni boleh sembuh tak? Sakit batuk-batuk, memang kena makan ubat. Dia buka puasa. Kemudian lepas Syawal tu sihat. Walafiat, sihat. Alhamdulillah, boleh main bola terus. Mak dia contohlah. Macam maknya tu. Macam. Contohlah mak dia sihat. Open house semua dia pergi. Open house semua dia balun. Pergi. 30 hari Syawal lengkap. Dia tak sakit. Baik. Bila dia meninggal, sedangkan dia mampu untuk berpuasa, maka dia kena atasnya dosa lah. Sebab dia tak qada puasa dia. Itu satu situasi. Saya nak bagi situasi. Jalan saya akan bagi seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama. Satu lagi keadaan, dia sakit berpanjangan. Memang lepas raya pun dia sakit. Tak kira lah lepas raya ke, lepas raya haji ke apa pun, memang sakit tu berpanjangan. Membawa kepada meninggal. Maka dia tak boleh berpuasa. Maka dia tak berdosa. Dua situasi tu berbeza. Yang satu ada ruang untuk berpuasa, dia tak berpuasa. Yang satu lagi, dia memang tak boleh berpuasa. Memang sakit. Maka yang pertama itu tadi, kata ulama', dia kena qada puasa dia. Dan dia kena bayar fidyah. Kalau sekiranya dia hidup lagi lah. Tapi kalau dia meninggal, ni soalan dia, kalau sekiranya dia dah meninggal. Okey, Puan Intan ni saya bagi dua situasi tadilah. Kalau sakit, tengok adakah dia mampu qada ataupun tidak. Baik. Kalau yang sakit dan boleh mampu qada ni, dia meninggal dunia, maka siapa yang perlu kena qada? Dalam mazhab Syafi'i ada qaulul qadim dan qaulul jadid. Qaul yang lama, qaul yang baru. Imam Nawawi mengatakan qaul yang lama lah. Maknanya ada yang mengambil pandangan Imam Syafi'i yang baru. Ijtihad yang baru. Yang baru dia kata tak perlu qada puasa bagi wali, hanya bayar fidyah sahaja. Tapi qaul yang qadim berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan pandangan Imam Nawawi, dia kata kena puasa. Qada bagi wali ataupun ahli keluarga yang mampu untuk berpuasa. Mak dia tinggal 10 hari. Dia tahu mak dia tinggal 10 hari, dia qada untuk mak dia. Tapi sekiranya dia tak mampu untuk nak qada, dia kena bayar fidyah lah. Baik, fidyah ni ambil daripada mana?
maka fidyah ni ambil daripada harta pusaka. Kalau tadi kata tinggal harta ni pusaka yang banyak-banyak ni kan, maka harta pusaka itu tadi bayar fidyah sebelum nak buat pembahagian harta ni. Sebab itu hak dengan Allah. Maka yang sakit dia boleh ganti, dengan sakit tak boleh ganti, kena bayar fidyah kan tadi kan. Maka kata para alim ulama, membayar fidyah itu diambil daripada harta pusaka yang ditinggalkan. Sebab tu kena bayar dulu. Okey, apa yang menjadi kewajipan bila seseorang tu meninggal dunia? Hutang. Sama ada hutang dengan Allah ataupun hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah, bayar fidyah. Dia kena bayar fidyah. Kemudian hutang dengan manusia, kena bayar dulu. Habis tu dulu tengok pula ada tak dia buat wasiat. Hibah ke wasiat, selesai tu dulu. Habis daripada tu dah tak ada, barulah bagi. Kan, barulah bagi-bagikan harta, disebut miras, al-irs, harta pusaka itu. Itu cara dia. Maka kena bayar. Kalau sekiranya yang meninggal tu tidak ada duit, tadi ada duit, tak ada duit, jadi siapa yang nak bayar? Maka sekiranya kita ni sebagai anak ataupun ahli keluarga tahu dah dia pun tidak ada duit, kita tolong bayar. Takkanlah kita nak tengok dosa sampai depan Allah. Kalau sekiranya dia tu sakit yang mana sakit dan dia mampu untuk berpuasa pada ketika hidup, dia meninggal. Takkan kita nak tengok dia dalam keadaan diseksa oleh Allah, tak diampunkan oleh Allah sebab dia hutang dengan Allah. Maka kita tolong bayar dan minta keampunan kepada Allah untuk si mati, untuk arwah. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama dalam kitab mazhab Syafi'i, khususnya dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab karangan Imam Nawawi. Okey, baik. Ini ketupat palas pula. Awal benar baru masuk Ramadan dah cerita ketupat ya. Ada ini namanya doktor. Di Facebook katanya, bagaimanakah sekiranya seseorang itu membayar fidyah dengan memberi makan golongan yang pada zahirnya nampak miskin? Kesian, baju itulah dipakai seminggu tak basuh koyak-koyak kan. Namun hakikatnya bukan dari golongan yang layak menerima fidyah. Tengok-tengok kereta je besar kan, mak datuk katanya. Bolehkah seseorang itu membayar fidyah secara ansuran kerana tidak mampu? Ini ada dua soalan lah dikira kat situ doktor. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ketupat Palas. Dua soalan. Satu, dia nak bayar, dia nak bagi makanan kepada orang miskin ni, namun hakikatnya dia tak miskin. Okey. Sebelum kita nak bagi, kita kena tahu dulu. Sebab tu kalau pihak berautoriti ataupun kita dah yakin dengan NGO contohnya yang kita rasa dia mampu untuk nak melaksanakan, maka kita, kalau macam pihak berautoriti, dia ada list orang-orang asnaf ni, dia ada list. Baik, sedikit tambahan pencerahan, kenapa disebutkan miskin? Kalau kita bagi fakir boleh tak? Apa beza miskin dan fakir? Kenapa tak bagi ataupun fakir miskin, ataupun miskin, ataupun fakir, ataupun fakir miskin kan? Fakir lagi, miskin lagi. Baik, dalam kaedah, fakir yang paling bawah, miskin paling atas. Okey. Kalau Allah sebut miskin, miskin, ta'amu miskin ni Allah sebut miskin, fakir ni lebih lagi lah kita kena bantu sebab dia lagi bawah. Jelas? Sebab Allah sebut yang ni memang confirm termasuk ni miskin, ni fakir. Jadi Allah sebut yang paras ni lagilah kena bantu. Ni fakir. Okey, apa beza dia? Miskin ni contohlah dalam sehari dia perlukan RM10. Kalau RM10 dia ni maknanya dia okeylah, dia boleh semua selesai lah. Tapi dia dapat RM8 je. Dia dapat paras di bawah daripada dia nak tu. RM10 tu bukan kehendak memang keperluan dia, perluan asasi, dia nak beli makan untuk tanggungan dia. RM10 ni contoh saya bagi, RM10 normal, kehidupan normal, dia nak kena RM10 untuk nak makan. Jadi dia dapat RM8, dia dapat RM7, dia dapat RM9, itu miskin. Kurang. Kalau fakir ni dia nak RM10 macam tadi, tapi dia dapat RM5, dapat RM4, 50% daripada apa yang dia dapat. Itu fakir. Sebab tu fakir ini, kalau miskin Allah suruh bantu, fakir lebih kena bantu. Jelas. Sebab tu kalau orang kata, Ustaz, saya tak jumpa lah miskin, saya jumpa fakir. Ya, fakir lebih kena bantu. Jelas? Okey. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita nampak orang miskin, yalah kita dah cari, kita dah bagi, yang kita cari, kita rasa dialah miskin. Kita pun tak tahu. Dalam satu kata para alim ulama, satu kaedah disebut annal ahkam yu'mal fiha bizawahir. Sesungguhnya hukum ni dilaksanakan pada perkara yang zahir. Wallah yatawalla as-sarair, dan Allah lah yang
berkuasa atas perkara rahsia-rahsia yang kita tidak tahu. Kita tengok dia miskin, kita rasa kita bagi. Kita pun dah bagi. Kemudian tengok kaya. Kita tak perlu dah orang kata keluarkan lagi. Kita yang bagi ni naik motor, dianya kereta besar. Naik Alphard. Contoh ya. Tapi itu takkan berlaku jangan lah, berlaku kan. kan? Tapi sekiranya kita dah bagi dah. Kita pun tak tahu. Tapi orang kata, dia ni mampu sebenarnya. Jadi kita dah tengok pada zahir, kita dah bagi selesai, maka kita tak perlu qadha fidyah kita. Sebab kita dah bagi, kita tengok hukum pada zahirnya. Pada zahirnya. Tapi kalau kita dah tahu, kaya, bagilah, tu tak boleh. Sebab syarat dia mesti miskin. Itu yang disebutkan kepada mereka yang golongan. Kemudian, bolehkah seseorang itu membayar fidyah secara ansuran? Bayar ansuran. Baik, kata ulama dibenarkan untuk membayar ansuran. Tidak jadi masalah. Contohnya, kalau dia kena keluar RM100. Yalah, orang kata, alah ustaz, 100 pun tak mampu. Jangan ukur pada badan kita. Mungkin setiap orang berbeza. Betul. 100 tu besar bagi dia. Jadi dia nak bayar RM10, 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 RM10. Bagi cukup 100. Maka bagi cukup 100. Boleh ataupun tidak? Boleh. Sebab dia berhutang dengan Allah, maka dia kena selesaikan hutangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun secara beransuran. Dia bukanlah secara sekaligus dia kena keluarkan, tidak. Dia boleh beransuran, kata ulama. Tapi sekiranya dia dalam keadaan miskin, dia ialah dia dah tak puasa tapi memang miskin. Ataupun yang kalau tadi bersetubuh di bulan Ramadan, dah lah puasa tak boleh, miskin pula, tak boleh nak mampu. Kejap lagi jawapannya. Amboi, doktor pula yang main gantung macam tu ya. Baiklah, kalau nak tahu penjelasan lanjut daripada doktor, selepas ini tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, dan difahamkan para penonton Tanyalah Ustaz bukan sekadar di Malaysia, ada juga dari Brunei, sahabat handai kita yang berada di Singapura. Bagaimana puasa anda di sana? Boleh kongsikan dengan kami pengalamannya. Mungkin juga ada sahabat handai kita yang menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini dari Indonesia, bahkan dari selatan Thailand. Terima kasih diucapkan. Dan hari ini para penonton sekalian, kita bawakan topik kita kafarah dan fidyah puasa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan. Baik doktor, tadi ada doktor nak sambung bagaimana kalau mereka ni tak mampu langsung nak tunaikan ataupun nak membayar fidyah tu. Macam mana doktor? Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu kalau kita meninggalkan puasa, contoh kita meninggalkan puasa sama ada ialah disebabkan tertentu, kemudian kita boleh qada, kita qada sebelum masuknya tahun yang berikut. Bagi mereka yang tak mampu, mungkin mak dia tak mampu dan sebagainya, kita yang ahli keluarga yang mampu, kita bantu untuk qada, bantu untuk membayar fidyah. Mungkin mak dia uzur memang tak boleh dan kan kena bayar fidyah, jadi kita bantulah. Kita bantu untuk dia keluarkan fidyah. Ini disebutkan oleh para alim ulama. Kemudian kalau sekiranya dia tu memang miskin, macam mana dia nak keluar fidyah, dia pun miskin, maka kata ulama, maka tidak jadi masalah. Dia tak boleh nak keluar apa, jadi dia pun miskin, dia nak keluarkan, syarat dia bayar ni ketika dia ada mampulah. Tapi dia tak mampu, tidak jadi masalah lah. Kalau dia uzur dalam keadaan uzur sakit yang berpanjangan dan ahli keluarganya semua tidak mampu, maka tidaklah menjadi satu tuntutan. Tidak ada tuntutan lah baginya, sebab dia tak mampu. Melainkan kalau ada orang yang datang bagi, maka itu dibenarkan. Ia berdasarkan hadis Nabi SAW, kisah bagaimana sahabat menceritakan, kami duduk bersama dengan Nabi SAW, kemudian izja'ahu rajulun, datang kepada Nabi ni seorang lelaki. Lelaki ni kata apa? Halaktu, aku telah binasa ya Rasulullah, aku telah binasa. Nabi kata, apa yang telah binasa? Dia kata, ya Rasulullah, aku telah bersama dengan isteriku di siang Ramadan. Maka kafarah dia yang kita sebutkan tadi, dia kena puasa 2 bulan betul-betul, membebaskan hamba, tak ada, puasa 2 bulan betul-betul, ataupun kalau tidak ada, memberi makan 60 orang. Jadi dia kata, Nabi kata puasa 2 bulan.
tahrirul raqabah ialah tak ada. Kemudian puasa 2 bulan, dia kata aku tak mampu ya Rasulullah, tak mampu. Maka pergilah kepada 60 orang makan. Dia kata ya Rasulullah, aku tak mampu. Tak mampu untuk nak keluar 60 ni pun tak mampu. Maka waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatkan kurma, kan waktu Nabi kan kurma, kita beras, Nabi kurma lah. Jadi Nabi bagi kepada dia, Nabi kata, nampak Nabi punya rahmat. Sebab tu kita yang tahu ada orang tak mampu, kita bantulah untuk melengkapkan agama dia. Untuk kita bagi, dia bayar fidyah. Bukan kecam dekat internet. Bukan kecam dekat internet. Kan? Jadi apa yang perlu kita buat, macam yang Nabi buat, Nabi bagi kepada dia kurma. Dan Nabi kata bagi kepada fakir miskin. Masya kan? Allah. Nabi yang bagi. Lepas tu dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih miskin di Madinah ni melainkan aku. Akulah yang paling miskin sekali. Maka Nabi pun tengok, Nabi dalam hadis sehingga nampak gusi baginda Rasulullah, dah lah bersama dengan isteri di siang hari. Nak puasa tak mampu. Miskin pula tu. Nabi macam, yalah keadaan manusia kan. Kemudian kata Nabi, tak apalah, ambil kepada kamu dan makan dengan ahli keluarga kamu. Masya Allah. Itulah rahmatnya Islam, nampak? Rahmatnya Islam, yang mana Islam ni atas ketidakmampuan itu Islam tahu. Allah merahmati. Kerana itulah, kalau sekiranya memang tak mampu, kita yang nampak dia nak kena bayar fidyah, kita bantu dia boleh, tidak jadi masalah. Tetapi bila kita nak bantu yang bukan ahli keluarga, minta izin dahulu. Minta izin lah. Syarat ni, tak apa saya nak bayarkan fidyah untuk awak, boleh? Boleh. Macam zakat juga, zakat kita boleh bayar zakat untuk dai. Macam saya tengok dia ni lah sahabat, saya nak bayar zakat untuk ni lah. Sebab RM7, kalau RM70,000 tak bayar lah. Bayarkan zakat untuk da'i. Contoh, saya tak boleh pergi pejabat zakat, nama da'i saya sebut, tak boleh. Saya kena minta izin. Melainkan dulu. Da'i kata, okey Ustaz, kalau boleh bayar saya punya keturunan ni semua ni ke ahli keluarga. Contohlah. Yalah. Baru boleh. Dia minta izin dulu. Kena minta izin lah. Sebagai contoh, kalau kita tengok kan ada ibu tunggal tu kesian pula kan, tak apa saya nak tolong bayarkan. Boleh doktor? Boleh. Kena minta izin lah. Tapi kena minta izin isteri juga. Karam meletup. Baik doktor. Mungkin sebelum kita nak bawakan sebagai kesimpulan kita, Allahu Akbar, minta maaf ya, tak tahulah kenapa satu Ramadan begini ya. Baik doktor, apa kebaikan jika kita menggunakan medium yang terbaik untuk menunaikan kita punya fidyah? Sebagai contoh, kita bersama dengan pihak berautoriti, sebagai contoh lembaga zakat, kita serahkan fidyah kita kepada mereka untuk ditunaikan. Apa kebaikannya, doktor? Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, sebab tu saya mengajak supaya kita ni dekat dengan pihak berautoriti. Sebab apa? Pihak berautoriti ni ialah macam majlis agama, pejabat agama, jabatan mufti. Ini semua kita kena dekat. Betul. Sebab mereka yang menjaga hak-hak agama kita ni. Dan mereka menguruskan, diberikan amanah, kepercayaan. Sebab mereka diaudit dan sebagainya. Jadi bila kita serahkan kepada mereka, dan mereka ada asnaf-asnaf yang mereka dah tahu dah. Mereka dah memang sentiasa. Sebab baru ni saya tengok ada zakat, nak mengeluarkan zakat Selangor, wilayah, setiap negeri ni saya tengok berapakah zakat yang akan dikeluarkan. Ada dikemas kini. Fidyah dan sebagainya. Jadi lagilah kita rasa yakin. Sebab mereka ni buat dengan yalah badan berautoriti ni, mereka dah ada nama, kemudian mereka dah diaudit, kemudian mereka ni tahu kerja, itulah kerja mereka kena buat. Ya. Sekiranya kita boleh mampu untuk nak bayar kat situ, lebih baik kita bayar di situ kalau kita tidak ada. Tapi kalau sekiranya kita ada, mungkin ahli keluarga kita yang memang miskin, kita tahu dia miskin, ahli keluarga yang bukan di bawah tanggungan kita, maka kita bolehlah bayar. Utamakan keluarga dulu. Utamakan keluarga. Kita dah tahu dia abang kita, kakak kita mungkin dalam keadaan miskin, kita bagi kepada mereka, itu lebih aula. Kemudian kalau kita tidak tahu, maka kita boleh serahkan kepada pihak badan berautoriti supaya mereka ni lah yang menjalankan tugas dengan penuh amanah. Dan bila kita dah bagi kepada mereka, mereka ada senarai dah, selesai dah. Mereka tahu berapa ramai yang ada di setiap negeri tu yang memerlukan bantuan, maka mereka akan terus salurkan. Itu lebih bagus kan? Betul. Baik doktor, mungkin sebagai pelan tindakan kita, bagaimana kita boleh menghargai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, terutamanya dalam kita menunaikan kewajipan. Ada petang larangnya, akan tetapi jika kita terlanggar, ada orang kata kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala melalui kafarah dan juga fidyah itu sendiri. Silakan doktor. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu muslimin muslimat, kita ucapkanlah sentiasa alhamdulillah kerana Allah pilih kita dalam bulan Ramadan ini. Jadi dalam bulan Ramadan ni objektif dia takwa. Takwa. Sebab Allah sebut
la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu mendapat ketakwaan. Bukan semua orang berpuasa akan dapat ketakwaan. Tetapi orang takwa dia berpuasa. Apa itu takwa? Secara ringkas, Imam Ali sebut at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. Al-amalu bitanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan. Boleh tulis. Al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. Itu takwa. Kemudian yang kedua, al-amalu bitanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan. Wal qana'atu bil qalil, rasa cukup walaupun sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, bersedia untuk menuju hari kematian. Moga-moga kita mendapat ketakwaan. Apapun yang berlaku, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan jangan sesekali melanggar perintah Allah dan cari redha Allah, kerana inilah masa, inilah peluang untuk mendapatkan keampunan Allah. Masya Allah. Semoga kita diampunkan dan mendapat ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Alhamdulillah. Baiklah, bersempena dengan satu Ramadan ini, mungkin doa ringkas daripada Al-Fadhil Doktor sebagai permulaan Ramadan kita, mungkin silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan padamu ya Allah. Tiada kuasa, tiada upaya melainkan kuasa Engkau ya Allah. Kepada Engkau kami bersandar ya Allah, kepada Engkau kami sembah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kerana kami dapat masuk dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Maka Engkau jadikanlah hati kami penuh ikhlas dalam melakukan ibadah. Lidah kami yang sentiasa menyebut-nyebut nama-Mu ya Allah. Tubuh badan kami yang sentiasa ringan untuk melakukan amal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Sama ada sengaja ataupun tidak, yang kecil ataupun yang besar ya Allah. Sama ada kami mengetahui ataupun tidak mengetahui. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa kami, maka kami tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu yang bertakwa dan beriman. Ya Allah, matikanlah kami dalam agama-Mu ya Allah. Janganlah matikan kami dalam kesesatan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan diampunkan segala dosa kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan Engkau rahmati kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa dan beriman serta beramal soleh. Ya Allah, terimalah doa kami. Terimalah doa kami ya Allah pada hari yang pertama dalam bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan kerana sudi bersama dengan kami Doktor. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada masa depan. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, para penonton sekalian, jangan lupa esok temu janji masih lagi bersama dengan orang yang sama, nampak rupanya tu Da'i Hadari, yang mana esok siaran rakaman kita akan bincangkan berkaitan dengan rukun Islam keempat bersama dengan yang berbahagia Ustaz Firdaus Subhi, insya-Allah. Hebatnya kita berada dalam yang mana bulan ini diberkati. Hebatnya kerana ia diturunkan padanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi semarakkan Ramadan ini dengan lakukan sunnah Nabi SAW. Saya mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.